Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari biologi tingkatan 4 KSSM. Video pada kali ini Cikgu akan menerangkan berkenaan dengan bab 4 iaitu komposisi kimia dalam sel. Bagi standard pembelajarannya adalah 4.1 iaitu air, memerihalkan sifat molekul air, menghubung kait sifat air dengan kepentingannya dalam sel. 4.2 iaitu karbohidrat, menyenaraikan unsur dalam karbohidrat, menjelaskan jenis karbohidrat, monosakarida, disakarida dan polisakarida, mengkonsepsikan pembentukan dan penguraian disakarida dan polisakarida, menulis dan menerangkan persamaan perkataan bagi pembentukan dan penguraian disakarida, mewajarkan kepentingan karbohidrat dalam sel. Baiklah, cikgu mulakan dengan 4.1 iaitu air. Mari kita lihat sifat dan kepentingan air dalam sel. Kita lihat sifat yang pertama iaitu berkenaan dengan kekutuban air. Okey, air merupakan sebatian tak organik. Okey, dia sebatian tak organik yang terdiri daripada apa? Iaitu hidrogen dan oksigen. Okey, ada dua unsur ni, unsur hidrogen dan unsur oksigen. Molekul air ialah molekul berkutub. Tolong ingat ya anak-anak, dia molekul berkutub. Kenapa dia molekul berkutub? Ini kerana elektron yang dikongsi di antara oksigen dan hidrogen akan tertarik ke arah oksigen yang lebih elektronegatif. Ini dia. Kita lihat gambar rajah 4.1 ni. Oksigen ni dia elektronegatif. Jadi, antara oksigen dengan hidrogen, di mana hidrogen akan tertarik ke arah oksigen. Okey. Jadi, kekutuban ini menghasilkan ikatan hidrogen. Okey, tolong ingat ya, ikatan hidrogen. Dan dia membolehkan air sebagai pelarut semesta. Apa dia pelarut semesta ni? Apa kegunaan pelarut semesta ni? Jadi sifat bagi pelarut semesta ini dia membolehkan zat terlarut seperti glukosa dan elektrolit. Okey. Glukosa dan elektrolit diangkut merentasi membran plasma ke dalam sel kita untuk tindak balas biokimia. Okey, kita lihat pula sifat yang kedua iaitu daya lekitan dan daya lekatan air. Apakah yang dimaksudkan dengan daya lekitan dan daya lekatan air? Molekul air dia melekat di antara satu sama lain melalui daya lekitan. Maknanya air dengan air kita panggil daya lekitan. Kalau dia melekat di antara molekul air dengan molekul air. Lekitan. L-E-K-I-K. K-I-K, lekitan. Okey, kemudian pada masa yang sama, molekul air juga dia melekat pada permukaan yang lain melalui daya lekatan. Tadi lekit, ni lekat. Ni kalau lekat ni air dengan permukaan lain. Air dengan benda lain. Kalau air dengan air lekit. Air dengan benda lain lekat. Tolong ingat ya anak-anak. Dekat-dekat ni. Lekitan dengan lekatan. Okey. Kedua-duanya membolehkan tindakan kapilari. Lagi sekali ada istilah ni. Tindakan kapilari. Kapilari ni salur sempit ya anak-anak. Tapi air boleh memasuki salur yang sempit itu. Disebabkan oleh adanya daya lekitan dan daya lekitan. Contoh yang paling utama ialah laluan air dalam salur xilem. Ini dia rajah 4.2. Anda nak boleh refer daya lekatan dan daya lekitan dalam salur xilem. Cuba tengok kat sini ya. Okey, sekarang ni air dengan air. Okey, air dengan air. Ini kita kenali sebagai daya lekitan. Kalau air dengan dinding kapilari, daya lekatan. Ingatlah tu. Okey, air dengan air, daya lekitan. Air dengan dinding kapilari, daya lekatan. Itu dia.
Okey, seterusnya kita lihat sifat yang ketiga iaitu muatan haba tentu. Okey. Air mempunyai muatan haba tentu yang tinggi iaitu sebanyak 4.2 kilojoule kilogram darjah Celsius. Ini bermaksud 4.2 kilojoule tenaga haba diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram air sebanyak 1 darjah Celsius. Air menyerap banyak tenaga haba dengan kenaikan suhu yang kecil. Ciri ini sangat penting untuk mengekalkan suhu badan organisma. Okey. Baiklah, kita telah selesai dalam subtopik 4.1 iaitu air. Jadi kita cuba menjawab praktis formatif 4.1. Ada 4 soalan, kita cuba jawab ya. Okey, soalan pertama. Apakah ikatan kimia yang terurai semasa air berubah daripada cecair kepada wap air? Kalau sebut ikatan kimia ni, cikgu dah sebut tadi kan? Ikatan hidrogen jawapannya. Okey. Mengapa air dikenali sebagai molekul berkutub? Ini pun cikgu dah terangkan tadi. Air dikenali sebagai molekul berkutub kerana atom oksigen yang lebih apa? Lebih elektronegatif. Okey, lebih elektronegatif berbanding atom hidrogen. Okey, ini menyebabkan elektron yang dikongsi bersama lebih tertarik terhadap atom oksigen. Ini menjadikan hujung atom oksigen berkutub separa negatif dan atom hidrogen berkutub separa positif. Kita lihat soalan ketiga. Nyatakan maksud daya lekatan dan daya lekitan. Lekatan, lekitan. Kita tengok dulu lekatan. Okay. Daya lekatan air merujuk kepada daya yang membolehkan molekul air melekat pada permukaan lain. Okay. Manakala daya lekitan air merujuk kepada daya yang membolehkan molekul air melekat antara satu sama lain. Okay. Soalan ketiga, soalan keempat, terangkan bagaimana berpeluh membantu menurunkan suhu badan. Okay. Jadi jawapannya ialah apabila badan kita berpeluh, penyejatan peluh daripada permukaan kulit kita akan menggunakan tenaga haba daripada badan kita dan ini sekaligus menyejukkan badan kita. Ini ciri air yang ketiga tadi kan, muatan haba tentu air. Okey. Baiklah, cikgu teruskan dengan 4.2 iaitu karbohidrat. Okey. Sebatian organik ialah sebatian kimia yang mengandungi unsur karbon. Karbon C. Okey, sebatian organik ada unsur karbon. Okey. Sebatian yang kompleks dan besar membentuk makromolekul. Okey. Sebatian yang besar dan kompleks membentuk makromolekul. Kebanyakan makromolekul ialah polimer. Polimer yang terdiri daripada molekul-molekul kecil yang dikenali sebagai monomer, iaitu binaan asas. Kalau makromolekul, polimer. Kalau molekul-molekul kecil, kita panggil monomer. Ini ialah binaan asas bagi polimer. Okay? Binaan asas bagi polimer ialah monomer. Itu maksudnya. Okey, karbohidrat, protein dan asid nukleik merupakan molekul polimer sebatian organik. Nanti kita bincang satu persatu. Kita akan bincang karbohidrat, protein dan asid nukleik. Okey, untuk video pada kali ini, kita bincang karbohidrat dululah. Okey. Karbohidrat adalah penting sebagai sumber tenaga dan bahan asas struktur sesetengah organisma. Dia merupakan sumber tenaga. Ini penting sangat. Karbohidrat ialah sebatian organik.
Sebab apa dia sebutan organik? Sebab dia terdiri daripada unsur karbon tadi kan. Selain daripada itu, dia ada unsur hidrogen dan unsur oksigen. Dengan nisbahnya ialah CHO 1:2:1. Dan formula kimianya ialah CH2ON. Okey. Seterusnya, jenis-jenis karbohidrat. Dia ada 3 jenis karbohidrat yang utama iaitu monosakarida iaitu gula ringkas, disakarida dan polisakarida. Poli yang merupakan gula yang kompleks. Okey, mari kita lihat monosakarida dahulu. Okey. Monosakarida ialah monomer karbohidrat iaitu unit karbohidrat yang paling ringkas. Monosakarida boleh bergabung membentuk polimer melalui tindak balas kondensasi. Ingat ya, cikgu dah highlight ni kalau boleh bergabung secara kondensasi. Okey. Tengok yang ni pula. Kebanyakan monosakarida rasanya manis, boleh membentuk hablo dan dia larut dalam air. Contoh monosakarida ialah glukosa, iaitu gula dalam tumbuhan seperti padi dan gandum serta buah-buahan seperti anggur. Glukosa ialah monosakarida yang paling lazim didapati dan kebanyakan polisakarida terbentuk daripada gula ini. Fruktosa, dia merupakan monosakarida juga. Okay? Dia adalah gula yang terdapat dalam madu dan buah-buahan manis. Jadi apa yang anda nak rasa pada buah-buahan manis, itu adalah gula fruktosa nama dia. Jadi fruit bagi buah, fruktosa. Okey, satu lagi galaktosa. Galaktosa ialah contoh monosakarida juga dan dia terdapat dalam susu. Okey. Okey, seterusnya kita lihat monosakarida, dia mempunyai kuasa penurunan. Ada kuasa pula. Apa maksud kuasa penurunan ni? Kuasa penurunan ni bermaksud dia berupaya, monosakarida berupaya memindahkan elektron, memindahkan hidrogen ataupun elektron kepada sebahagian lain. Proses ini dinamakan penurunan. Okey. Apabila monosakarida, kita panaskan dia dengan larutan Benedict. Larutan Benedict ni, larutan yang berwarna biru ya. Monosakarida akan menurunkan kuprum 2 sulfat biru kepada mendakan kuprum 1 oksida yang berwarna merah bata dan tidak larut dalam air. Apabila monosakarida dipanaskan, tapi dipanaskan dengan cara water bath lah ya. Okey, bukan dia secara terus. Kita guna water bath, dia boleh menurunkan warna biru tu, dia boleh warna kuprum 2 sulfat ni warna biru ya, dia akan diturunkan kepada mendakan kuprum 1 oksida, yang mana kuprum 1 oksida ni warnanya mendakan merah bata. Okey, dan dia tak larut dalam air. Semua monosakarida boleh melakukan tindak balas ini dan kita kenali dia sebagai gula penurun. Ya, semua monosakarida boleh melakukan tindak balas ini. Okey, dan kita kenali sebagai gula penurun. Okey, seterusnya. Kita lihat pula disakarida. Tadi mono, ni di. Okey, disakarida. Okey, molekul disakarida terhasil daripada 2 molekul gula ringkas. Monosakarida plus monosakarida. 2 molekul gula ringkas. Kita panggil disakarida. D2. D2. Okey. Okey, dia bergabung melalui kondensasi. Ni, bergabung kondensasi. Okey. Untuk membentuk satu unit disakarida. Mono campur mono secara kondensasi membentuk disakarida. Okey. Proses ini melibatkan penyingkiran satu molekul air. Okey, mari kita lihat persamaan. Kita tengok mono campur mono kan. So kita bagi contoh glukosa. Glukosa campur glukosa. Dua-dua ni ialah monosakarida kan. Kalau glukosa campur glukosa, okey, dia secara kondensasi, okey, secara kondensasi ataupun melalui proses kondensasi bergabung, dia akan membentuk maltosa. Tolong ingat ya anak-anak. Dan proses ini perlu menyingkirkan
satu molekul air. Okey, kondensasi. Glukosa campur dengan fruktosa. Namanya sukrosa. Okey, samalah kondensasi juga. Glukosa campur galaktosa. Jadi laktosa. Tolong ingatlah macam mana anak-anak ingat, boleh ikut kreativiti masing-masing. Cikgu biasa ingat macam ni. Glu plus glumal. Glu plus fruksuk. Glu plus galak lak. Cikgu suka ingat macam tu. Glu plus glumal. Glu glumal. Glu fruksuk. Glu galak lak. Okey? Macam-macam lah cara untuk mengingat ni. Okey? Okey, cikgu teruskan lagi. Disakarida juga boleh diuraikan. Tengok perkataan yang warna kuning ni. Boleh diuraikan. Tadi bergabung. Okay. Tapi disakarida ni dia boleh diuraikan kepada unit monosakarida. Daripada di jadi mono plus mono. Macam tu. Tapi melalui kaedah ataupun melalui hidrolisis. Tadi kondensasi. Gabung konden. Urai hidrolisis. Istilah lisis kita pecahkan. Okey, pecahkan molekul air. Jadi, proses ini dia perlukan molekul air. Tadi dia singkir molekul air. Tapi kalau dia nak uraikan disakarida menjadi monosakarida, dia perlu penambahan satu molekul air. Mari kita lihat persamaan dia. Tengok, maltosa kena tambah air. Sebab dia melalui proses hidrolisis. Jadi, jawapannya mal glu-glu. Mal glu-glu. Kalau sukrosa, okay, sukrosa, glu tambah fruk. Kalau laktosa, lak, glu tambah galak. Okay, lak, glu, galak. Lak, glu, galak. Okay. Macam mana nak ingat itu atas anak-anak dah ya? Boleh belaka. Asalkan ingat je cikgu nak. Okey. Cikgu teruskan lagi. Ini dia contoh-contoh disakarida termasuklah sukrosa, maltosa dan laktosa. Maltosa boleh dijumpai dalam bijirin, laktosa dalam susu dan sukrosa dalam tebu ataupun buah-buahan manis. Okey. Untuk laktosa dan juga maltosa, dia dikenali sebagai gula penurun. Tetapi sukrosa ialah gula bukan penurun. Gula penurun, masih ingat lagi kan? Dia boleh menurunkan warna biru larutan kuprum 2 sulfat. Okay? Tapi kalau sukrosa, dia tak boleh menurunkan warna biru larutan kuprum 2 sulfat yang ada dalam larutan benedik tu. Okay. Jadi sukrosa ialah gula bukan penurun kerana tidak menurunkan larutan kuprum 2 sulfat. Sekiranya sukrosa dihidrolisis menjadi unit-unit monosakarida dan iaitu glukosa dan fruktosa lah ya. Dia menjadi unit-unit monosakarida terlebih dahulu. Ujian benedik akan menunjukkan keputusan positif. Biasanya kita guna asid lah untuk kita kita uraikan ataupun kita pecahkan dulu sukrosa tu. Okay, kita guna larutan asid. Barulah ujian benedik akan menunjukkan keputusan yang positif. Baiklah, seterusnya cikgu teruskan dengan polisakarida pula. Tadi monosakarida, kemudian disakarida. Okey, sekarang polisakarida. Okey, polisakarida ialah gula polimer. Okey, gula apa? Gula polimer yang terdiri daripada monomer monosakarida. Seperti disakarida, polisakarida terbentuk melalui proses kondensasi yang melibatkan beratus-ratus monosakarida untuk membentuk rantai molekul yang panjang. Polisakarida ni dia tak larut dalam air kerana saiz molekulnya besar. Okay. Polisakarida juga tidak mempunyai rasa manis dan dia tidak menghablu. Polisakarida juga boleh diurai melalui hidrolisis. Dia boleh diurai melalui hidrolisis. Maknanya boleh pecah lah. Dengan bantuan asid, cair, pendidihan ataupun tindakan enzim. Okay. Polisakarida memainkan pelbagai peranan di dalam organisma. Okey, kepentingan karbohidrat dalam sel.
Okey, kita tahu bahawa karbohidrat ni dia merupakan sumber tenaga kan. Contohnya glukosa. Kan kalau kita makan karbohidrat contohnya nasi, at the end of product nasi itu ialah glukosa, dan glukosa akan digunakan dalam proses respirasi untuk hasilkan tenaga. Nanti cikgu akan ajar sistem berkenaan dengan respirasi semua tu dalam bab-bab yang akan datang. Okey, seterusnya sebagai simpanan makanan. Contohnya glikogen dalam sel haiwan dan kanji dalam sel tumbuhan. Maksudnya macam ni. Kalau sel haiwan, karbohidrat ataupun simpanan makanannya dalam bentuk glikogen. Kalau sel tumbuhan, simpanan makanannya dalam bentuk kanji, butiran kanji. Okey. Kemudian yang ketiga, kepentingan karbohidrat sebagai struktur sokongan. Contohnya selulosa pada dinding sel tumbuhan. Kan kita ada dinding sel kan, tumbuhan ada dinding sel. Jadi dinding sel tu adalah daripada selulosa. Dia bersifat tegar. Okey. Kita lihat contoh, rajah di sebelah ni. Kanji ialah polisakarida simpanan utama dalam tumbuhan. Kanji juga didapati dalam kloroplas. Sumbernya ialah bijirin, ubi kentang ataupun kekacang. Kedua, glikogen yang tadi disebut glikogen tadi kan, ialah polisakarida simpanan utama yang didapati dalam sel otot dan sel hati haiwan. Okey, disimpan dalam sel otot dan sel hati haiwan. Okey, ketiga, selulosa. Selulosa ialah struktur utama dalam dinding sel tumbuhan. Okey, selesai sudah berkenaan dengan 4.2 iaitu karbohidrat. Okey, mari kita lihat praktis formatif 4.1. Ada 4 soalan juga. Okey, soalan pertama, namakan unsur-unsur yang terdapat dalam karbohidrat. Cikgu dah terangkan tadi kan, karbon, hidrogen dan oksigen. Kita sebut karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, seterusnya nombor 2. Senaraikan jenis-jenis karbohidrat utama. Senaraikanlah apa cikgu sebut tadi tu. Apa dia? Monosakarida, disakarida dan polisakarida. Okey, ketiga. Berikan contoh-contoh gula penurun dan gula bukan penurun. Gula penurun ni gula yang boleh menurunkan warna biru kupron 2 sulfat tadi kan dalam larutan benedik. Contohnya ialah glukosa, galaktosa, fruktosa, maltosa dan laktosa. Manakala gula bukan penurun ialah sukrosa. Ingat ya? Ni, sukrosa gula bukan penurun. Yang lain glukosa, galaktosa, fruktosa ini monosakarida kan. Maltosa dan laktosa ini disakarida. Ini ialah gula penurun. Okey? Sukrosa gula bukan penurun. Terangkan mengapa sukrosa merupakan gula bukan penurun. Terangkan. Jawapannya ialah sukrosa merupakan gula bukan penurun kerana tidak boleh menurunkan kupron 2 sulfat kepada kupron 1 oksida. Itulah kenapa sukrosa ini dikatakan gula bukan penurun. Okey, selesai sudah bab 4, tapi 4.1 dan 4.2 dululah untuk video pada kali ini. Untuk video yang akan datang, cikgu akan sambung kembali berkenaan dengan protein, lipid dan asid nukleik. Okey, sehingga berjumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.